Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Atlet negara Malaysia memang sudah memainkan peranan yang cukup hebat di dalam setiap kerja mereka. Latihan dan sebagainya. Dan yang satu lagi ialah atlet Malaysia telah berjaya membuat catatan seperti yang diharapkan oleh Kementerian Sukan. Menteri Belia dan Sukan sekali ini tiba-tiba pula kena jadi satu tumpuan. Apabila di dalam Malaysia kini diterbitkan 22 hari bulan Mei, dikemas kini 23 Mei 2022. Dengan tajuk yang amat mengejutkan. Menteri patut salahkan diri sendiri, bukan atlet sukan si, kata tajuk itu. Aku dengar tajuk ini pun rasa macam, apa masalah pula? Kan atlet negara Malaysia dah buat yang terbaik. Target dia kena. Target dah kena malah lebih. Jadi kenapa sampai nak salahkan pula atlet? Jadi saya pun bacalah apa yang terjadi. Sebenarnya begini, Menteri Belia dan Sukan iaitu Ahmad Faizal Azumu, menurut laporan ini, beliaulah harus dipersalahkan, bukannya atlet negara, berhubung prestasi hambar negara di Sukan Asia, Sukan Si, kata bekas Timbalan Menteri dan Belia dan Sukan iaitu Steven Sim. Tapi kan mereka bukan hambar sangat pun, dah capai target apa? Sim menegaskan bahawa di bawah teraju Ahmad Faizal, atlet bergelut dengan pemotongan peruntukan yang tinggi. Katanya kenyataan Faizal bahawa dia berasa kecewa kerana kontijen Malaysia tidak berada di kedudukan lebih tinggi di Sukan Si Hanoi mencerminkan kegagalan berterusan pihak menteri untuk memimpin sektor sukan negara. Katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Malah kata ahli Parlimen Bukit Mertajam itu lagi, kenyataan Faizal Azumu itu tiada beza dengan sikap menyalahkan atlet Malaysia. Tuan-tuan dan puan, pihak yang sepatutnya bertanggungjawab ke atas prestasi paling buruk Malaysia di Sukan Si dalam 40 tahun itu ialah Menteri Belia dan Sukan sendiri dan bukan para atlet Malaysia, katanya, yang terpaksa berjuang di bawah keadaan serba kekurangan disebabkan kegagalan pemimpin kepimpinan menteri, kata laporan tersebut. Contohnya, atlet Malaysia terpaksa bertempur dalam keadaan kekurangan dana berikutan tindakan menteri yang telah memotong hampir 80% peruntukan untuk penyediaan sukan antarabangsa dalam Belanjawan 2022 berbanding Belanjawan 2018, katanya. Selain itu, kata Sim lagi, allowance latihan untuk 253 atlet turut ada yang ditamatkan, manakala mereka yang terus menerima allowance telah menyaksikan pemotongan drastik sehingga 60%. Wow, ini banyak nih. Ini banyak. Kekecewaan yang kononnya disuarakan menteri tidak boleh diterima sama sekali, kata Steven Sim. Sedangkan banyak pihak termasuk saya sendiri telah pun memberikan amaran di Parlimen pada November 2021 bahawa sektor sukan negara bakal berdepan kemerosotan berikutan kegagalan kepimpinan Menteri Belia dan Sukan serta pemotongan mendadak peruntukan sukan, kata Sim yang juga setiausaha pengajur di AP Kebangsaan. Sim berkata beberapa cadangan untuk menyelamatkan keadaan juga tidak didengari. Menteri Belia dan Sukan katanya sepatutnya memohon maaf kepada atlet dan semua peminat sukan Malaysia. Sudah tiba masanya Menteri Belia dan Sukan mengakui kesalahan kepimpinannya dan mengambil langkah-langkah membina semula kekuatan sukan negara melalui dasar perlindungan kebajikan atlet yang lebih baik bagi mencungkil dan mengekalkan lebih ramai bakat sukan Malaysia, katanya. Ahmad Faizal sebelum ini berkata, semua rakyat Malaysia kecewa selepas Malaysia menduduki tempat ke-6 dalam Sukan Si walaupun mencapai sasaran negara untuk 36 pingat emas. Malaysia berada di belakang Vietnam, Thailand, Indonesia dan Singapura yang juga merupakan kedudukan terendah dalam tempoh hampir 40 tahun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu? Betulkah ini adalah satu yang mengecewakan ataupun kamu sependapat dengan saya? Bagi saya puas hati. Bagi saya yang penting sampai target. Cuma yang lain itu perlu dibaiki. Jangan tekan atlet sangat sebab mereka mungkin sudah melakukan yang terbaik. Denyut nadi suara rakyat
Bergema channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan satu pendedahan mengenai kes rasuah Datuk Seri Najib dan juga Zahid Hamidi. Dan paling mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan adalah apabila UKSB telah memberikan keterangan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi telah menerima setiap bulan UKSB telah memberikan wang tunai kepada Zahid Hamidi melebihi 200,000 Singapore dolar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selain daripada itu, satu lagi yang mengejutkan seluruh Malaysia adalah apabila UKSB juga membuat pengakuan bahawa telah menaja percutian dan banyak lagi yang telah ditaja oleh UKSB untuk Zahid Hamidi. Menurut tafsiran, menurut satu tafsiran apa itu rasuah, termasuklah hadiah-hadiah yang tak perlu, termasuklah apa sajalah yang diberi dengan tujuan mendapatkan mempengaruhi sesuatu keputusan. Apatah lagi kalau keputusan itu berkaitan dengan kerja. Nah, ini semua seakan-akan membuatkan Zahid Hamidi kantoi habis. Sehingga di dalam satu artikel yang ditulis oleh Syahbuddin Hussein, beliau berkata, dengan pendedahan terbaru kes rasuah ini daripada UKSB yang mengaku ini Ultra Kirana Sdn Bhd telah mengaku bagi duit tunai, tuan-tuan dan puan-puan, telah mengaku bagi duit tunai kepada Zahid Hamidi. Syahbuddin Hussein kata dalam tulisannya, peluang untuk Zahid Hamidi menang di dalam pemilihan Presiden UMNO semakin teruk. Dan lebih teruk lagi, bukan itu sahaja, dia juga semakin tipis harapan untuk menang di dalam pilihan raya. Apa pendapat kamu, tuan-tuan dan puan-puan? Dan selain daripada itu, Zahid Hamidi juga semakin, kalau dia kalah dan bukan lagi presiden UMNO, saya fikir beliau akan mudah untuk tidak dicalonkan lagi. Okey, kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Ada baju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jaga kita. Jangan lupa untuk jaga SOP. SOP masih ada. Kita belum kalah lah. Kita belum menang. Pastikan kamu terus jaga SOP, jaga kesihatan. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya untuk hari yang ke-23. Dan juga selamat menyambut Pesta Kaamatan untuk seluruh rakyat negeri Sabah. Kita jaga kita. Jangan lupa komen banyak-banyak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.